أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Alhamdulillah, afwan, telah menulis Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita bersambung dengan satu nasihat pula berkenaan tajuk tulis 3 penyelamat ini 3 penyelamat, 3 pembinasa ataupun 3 perosak, 3 darajat dan 3 penebus dosa. Tulis di ruangan komen. Ni tajuk nasihat yang kita akan dengar pada pagi ini. 3 penyelamat, 3 perosak, ada yang menyelamat, ada yang merosak. 3 darajat yang mengangkat kita dan 3 kafarah yang menebus dosa kita. Dari Abdul Rahman bin Sakhar berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi SAW bersabda seperti mana berikut: Salasun munjiyatun wa thalasun muhlikatun wa thalasun darajatun wa thalasun kafaratun. Ammal munjiyat fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wa alaniyati wal qasdu fi faqri wal ghina wal adlu fi rida wal ghadab. Wa ammal muhlikatu fashuhu syadidun wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i bi nafsihi. 3. Wa ammad darajatu fa ifsha'us salam wa it'amut ta'am wassalatu bil laili. 3. Wassalatu bil laili wan nasu niyam. Afwan. Wassalatu bil laili wan nasu niyam. 3. Wa ammal kafaratu fa isbaghul wudu fi sabarat wa naqlul aqdami ila al jama'at wa intizarus salati ba'da salah. Artinya apa? Nasihat yang kita dengar pada pagi ini adalah datang daripada baginda Nabi SAW. Bersabda oleh Rasulullah SAW, 3 perkara sebagai penyelamat, 3 perkara sebagai perosak, 3 perkara yang mengangkat darajat, dan 3 kafarah sebagai penebus dosa. Wa amma munjiyat
Dan ada pun 3 perkara sebagai penyelamat. Tulis di ruangan komen, apakah 3 perkara yang dapat menyelamatkan kita? Sama ada selamat di dunia ataupun selamat di akhirat. Amal munjiat, dan ada pun 3 perkara sebagai penyelamat kita besok. Yang menjadi pembantu kita, yang menyelamatkan kita, yang menjadi penarik kita sama ada daripada jatuh kepada lembah lembah neraka Allah Subhanahu wa taala. Tulis yang pertama sekali, fa khasyatullahi taala fi sirri wa alaniyah, iaitu bertakwa kepada Allah sama ada dalam keadaan sunyi ataupun umum. Waalaikumsalam Syamsiah. Yang pertama sekali apa dia? Tuan Rasulullah Yusuf Mahmud, bertakwa kepada Allah dalam apa jua keadaan, sama ada bersunyi-sunyi ataupun ketika umum. Maka senantiasa kita khasyatillah, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, dan kita menjaga diri kita dengan penjagaan yang sebenar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Apakah penyelamat yang kedua? Sama ada di dunia lagi, iaitu bersederhana dalam kehidupan, sama ada kaya atau miskin. Allah Ta'ala beri kaya, syukur, tapi bersederhana. Allah Ta'ala beri miskin, redha dan syukur, tetapi waktu yang sama juga bersederhana. Maknanya tuan-tuan, sifat kikir ini ataupun sifat tamak ini bukan semestinya pada orang kaya. Orang miskin pun ada kikir kedekut, ada. Orang miskin pun ada sifat tamak, ada. Sebab tu dia kata apa? Antara benda yang boleh menyelamatkan kita di dunia, wal qasdu, dan bersederhana sama ada ketika kaya ataupun miskin. 2. Dan yang ketiga, wal adlu fi ridha wal ghadab. Apa dia? Iaitu bersikap adil di waktu rela ataupun ketika marah. Bersikap adil. Dalam keadaan kita redha dengan setiap apa yang berlaku, adil. Sekalipun kita akan diuji dengan marah, adil. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang benda ni berlaku pada diri kita sendiri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bila mana kita marah, yang tak kena marah jadi kena marah. Betul ke betul? Cuba jawab sekejap di ruangan komen. Kita pagi tadi balah dengan bini. Ujian, berbalah dengan bini. Tiba-tiba angin tidak, ribut tidak, sampai ke pejabat, habis semua staf kena marah. Seorang cikgu bergaduh dengan suami. Allah Ta'ala nak uji dia, bergaduh dengan suami. Maka ghadab dia tu, sifat amarah tu tak habis lagi. Sampai ke sekolah, anak-anak murid pun kena hambu. Sampai anak-anak murid pun kena tengking. Padahal bukan salah anak murid. Tapi benda ni berlaku pada diri kita sendiri. Kan? Jadi sepatutnya tuan-tuan, penyelamat kita dekat dunia ni wal adlu. Adil, bersikap adil. Yang marah, marah. Yang salah, salah. Yang tak salah, tak sah kata salah. Tapi bila mana kita tak dapat mengawal diri kita, kita tak tahu benda inilah sebenarnya penyelamat kita. Sebab orang benci kita bukan sebab apa. Kadang-kadang kesilapan yang kita tak sedar, yang tak sepatutnya kita buat. Yang tak sepatutnya kita buat. Jelas. Jadi ingat, kalau kita nak selamat, bermakna adillah pada situasi. Sama ada ketika marah ataupun ketika redha, adil. Ni je kadang-kadang betul kata patah orang Melayu. Sebab nyamuk, kelambu dibakar. Lama dah kita dengar ibarat ni. Lama dah kita dengar nasihat ini tuan-tuan. Sebab nyamuk, kelambu dibakar. Ni contoh. Orang yang tidak bersikap adil ketika dia marah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Waalaikumsalam berada batu ya akhi. Jelas. Kalau marah nyamuk, tembak nyamuk sudahlah. Tepuk nyamuk, jangan sampai kelambu dibakar. Jelas. Ada satu cerita tuan-tuan. Waktu saya banyak buat program dulu dah. Ada satu hamba Allah ni, dia punya marah dengan seseorang ni. Inilah dipanggil penyelamat yang merosakkan diri dia. Sepatut benda ni penyelamat. Dia punya dendam dekat seorang ni. Dia kata, ustaz, saya ni ustaz, sampaikan bumbung rumah dia pun saya tak boleh tengok.
Jalan nak pergi rumah dia pun saya tak boleh tengok. Ni orang yang tak adil. Dah, nak marah-marah dengan tuan cukuplah. Marah kepada diri cukuplah. Ini apa kaitan sampai bumbung rumah? Apa kaitan sampai jalan raya? Dah, tapi inilah sifat manusia. Dia tak faham, sedangkan kalau dia dapat jaga benda itu, itulah dipanggil penyelamat yang dapat menyelamatkan diri dia, tuan-tuan. Jadi ingat, dah, kalau kita nak selamat dekat dunia ni, 3 perkara. Yang pertama apa dia? Sentiasa takut kepada Allah, sama ada sunyi ataupun nyata. Berseorangan ataupun ramai, sentiasa khasyatillah. Yang kedua, sentiasa sederhana ketika kaya atau miskin. InsyaAllah kalian akan selamat. Itulah penyelamat dia, bersederhana. Bahasa tasawuf namanya qanaah, cukup berpada. Yang ketiga apa dia? Wal adlu, dan sentiasa adil, sama ada ketika redha ataupun ketika marah, ketika suka ataupun ketika benci. Adil, adil, adil. Ni kadang-kadang Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan nak marah ni, nak marah seorang je anak. Seorang je anak. Tapi biasanya kena marah siapa? Berkumpulan, berjemaah, semua sekali. Padahal abangnya tak salah, kakaknya tak salah, angahnya tak salah. Yang salah si kecil. Dah? Tapi nak marah ni, semua kena marah. Allah, tuan-tuan, ni perangai saya dululah. Perangai saya dulu. Dan alhamdulillah kita cuba develop pelan-pelan. Dah? Agar benda tu tak meresap dalam darah daging. Dan insyaAllah kalau kita tahu kita punya kelemahan, dan kita tahu kita punya kegagalan, insyaAllah kita boleh develop. Dah? Betul Aisyah, satu rumah kena marah. Orang ni tak adil. Saya habis. Itu yang pertama. Jadi itulah 3 penyelamat yang perlu kita tahu, yang dapat menjadi kita selamat di perjalanan dunia yang sementara. Baik. Kita sambung pula perkara yang kedua. Wa ammal muhlikatu, apakah perkara yang membinasakan kita? Apakah perkara yang akan merosakkan kita, tuan-tuan? Yang pertama kata Nabi SAW, 3 faktor perosak. Yang pertama, fasyuhu syadidul, bakhil dan kedekut sangat. Allahu Akbar. Terlalu bakhil dan kedekut. Dah? Susah nak memberi, susah nak bersedekah. Sebab tu ingat, antara bersedekah dengan memberi hutang, 2 benda yang berbeza. Ingat tak minggu lepas kita belajar kitab Kifayatul Muhtaj, bila Nabi ziarah syurga-syurga Allah di atas langit yang ke-7. Kemudian Nabi nampak tertulis di salah satu daripada dinding ataupun pintu nak masuk tu, orang yang bersedekah diberi 10 kebajikan, orang yang memberi hutang diberi 18 kebajikan. Maka Nabi tak faham. Nabi bertanya, "Ya Jibril, apakah ini? Orang yang bersedekah diberi 10 kebajikan, orang yang memberi hutang diberi 18 kebajikan." Maka berkata Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, begitulah kelebihannya." Bila kita bersedekah ni, belum tentu lagi orang tu perlu ke tidak. Belum tentu lagi orang tu mengharap ke tidak. Belum tentu lagi orang tu nak pakai ke tidak. Tetapi bila mana kita beri hutang, kata Jibril, orang tu memang betul-betul memerlukan. Orang tu memang betul-betul nak. Orang tu memang betul-betul mengharapkan. Allahu Akbar. Ustaz, yang ni saya nak bagi ilmu best. Dah? Kepada tuan-tuan yang beri hutang, kenapa tuan-tuan perlu gusar? Kenapa kalian perlu takut? Sedangkan dalam beberapa hadis-hadis Nabi SAW, dengar dah, saya cerita berkenaan orang yang berhutang. Kata Nabi, orang yang berhutang ni, kemudian memang dia niat berhutang nak bayar. Dia niat berhutang nak bayar, dan dia berusaha untuk membayar. Tapi Allah Ta'ala uji dia. Dah, dia tak mampu nak bayar hutang. Maka dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala menjadi guarantor kepada orang yang berhutang tadi. Saya ulang balik. Seseorang yang berhutang dengan kita, dah, dan kita memberi hutang mendapat 18 ganjaran. Orang tu pula berhutang memang niat nak bayar. Memang niat sungguh dia nak dia memang berhutang nak bayar. Dia usaha, dia ikhtiar, tapi takdir buat tu tak jadi, buat ni tak jadi. Maka tuan-tuan sampai satu situasi dan keadaan
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, dia tak mampu nak bayar tuan-tuan. Ingat, Allah Ta'ala jadi garantor dia. Maka tolong jawab di ruangan komen. Kalau hadis Nabi menyatakan Allah Ta'ala menjadi garantor kepada orang yang berhutang ini dengan keazaman dia sungguh nak bayar, maka besok dekat akhirat kita akan deal dengan siapa? Jawab. Sebab tu besarnya orang beri hutang ni. Besok di akhirat besok orang tu tak bayar, tapi kita tak tahu hati dia. Memang sungguh dia nak bayar, memang sungguh dia nak ikhtiar, memang sungguh dia bekerja, tapi takdir memang tak dapat nak bayar. Maka tuan-tuan, dekat akhirat besok kita akan deal dengan siapa untuk menyelesaikan masalah hutang tadi? Sila jawab di ruangan komen. Allah, Nur Lili, terima kasih. Aisyah, terima kasih. Tuan-tuan, kita akan deal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Deal dengan Allah tu macam mana kaifiatnya, yang tu cerita lain lah. Cuma kita berpandukan hadis Nabi. Bila Allah Ta'ala sebagai garantor, maka Allah Ta'ala besok ia akan membayar. Allah besok ia akan bayar. Allah, maka beruntunglah. Sebab itu benda ni dinisbahkan, diceritakan pada peristiwa Isra' wal Mi'raj, sehingga Nabi nampak tertulis dekat salah satu pintu syurga, memberi sedekah mendapat 10 kebajikan, memberi hutang mendapat 18 kebajikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ingat tuan-tuan, orang yang tuan-tuan beri hutang, jangan takut. Dia bayar, mujur. Dia tak bayar, Allah senyum. Saya ulang balik. Dia bayar, mujur. Dia tak bayar, senyum. Senyum, senyum, senyum. Kerana apa? Ya Allah, asbab besok, takut-takut asbab hutang tu je kita dapat selamat daripada neraka Allah Ta'ala, dengan sebab Allah Ta'ala jadi garantor. Kita mana tahu? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebab tu tak usah minta lagi doa-doa. Bukan salah tak salah, ikhtiar tu perlu. Ustaz, betul lah. Tapi nak tak ada masalah. Minta. Usaha minta. Tapi jangan terlampau gusar hati. Ni. Sehingga apa? Kita terlalu bakhil dan kedekut. Ustaz, dah. Saya dah muak nak beri hutang. Ni. Saya dah letih dah. Yang dulu pun banyak orang tak bayar, nak bagi lagi. La ilaha illallah. Tuan-tuan tengah deal dengan siapa sekarang ni? Ni yang kita tak faham. Tuan-tuan tengah deal dengan siapa? Tuan-tuan bukan deal dengan orang yang beri hutang. Tuan-tuan sedang deal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dalam sebuah hadis Nabi sebut benda ni. Jelas? Allahu Akbar. Bagi. Sebab tu dengan keberkatan hari Jumaat ini, kalau tuan-tuan nak test diri tuan-tuan. Sebab kata Nabi, 3 perosak yang akan merosakkan diri kita sekarang. Yang pertama, bakhil dan kedekut sangat. Bakhil dan terlampau kedekut. Jadi sebagai tuan-tuan maklum, saya ada madrasah. Dan sekarang ni saya dah buka program untuk tahlil perdana, berbuka dan sahur, dan juga infak untuk anak-anak yatim. Jadi kalau tuan-tuan nak menguji diri tuan-tuan, betul ke aku ni tak bakhil? Baik. Admin tolong masukkan link easy.la/sahur. Tekan link ni tuan-tuan. Saya nak ajak tuan-tuan join program ini. Mudah-mudahan kita membantu sama ada dalam proses makanan pelajar-pelajar di waktu sahur dan berbuka, ataupun tuan-tuan nak membantu ahli keluarga tuan-tuan dalam majlis tahlil perdana yang kita akan buat live pada 25 Ramadan. 25 Ramadan. Dan ataupun tuan-tuan nak involve dalam program, kita nak bagi hadiah ataupun cendera hati, duit raya kepada guru-guru kami dan juga kepada pelajar-pelajar yang dhaif. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat bersama-sama dengan kami. Kerana apa? Itulah yang dapat membantu kita daripada kita rosak. Satu. Yang kedua tulis, wa ammal muhlikatu fasyuhun syadidun. Satu. Wa hawan muttabaun. Yang kedua, apakah perkara yang akan merosakkan kita tuan-tuan? Sekarang ni, wa hawan muttabaun, dan hawa yang diikut-ikutkan. Betul kan kata pepatah orang Melayu? Ikut kata hati mati, ikut kata nafsu lesu, ikut kata rasa binasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hawa ni tuan-tuan kena belajar macam mana cara nak kenal hawa nafsu. Sebelum tuan-tuan nak memerangi hawa nafsu, tuan-tuan kena belajar kenal. Kalau hamba tanya pada pagi ni, hamba yakinlah ramai tak tahu di mana tempat duduknya hawa nafsu. Macam mana kita nak lawan dengan dia kalau kita tak tahu markas dia? Betul ke betul? Ni Nabi sebut, wa hawan
muttabaun, dan hawa nafsu, dan tunduk pada hawa nafsu. Kita tengok sejarah sewaktu Iraq, peperangan Amerika dengan Iraq, macam mana dia nak cari Saddam Hussein. Sejarah telah membuktikan dia menyorok sampai dekat dalam lubang, tuan-tuan. Saddam Hussein menyorok, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka Amerika ni, cara dia nak tumpaskan ataupun dia nak lawan dengan Saddam Hussein, maka sebelum dia nak bom last kali itu, dia kena cari di mana tempat musuh yang dibangsa kepada Amerika lah. Bukan faham kita dia tu musuh, tidak. Yang dibangsakan kepada Amerika, itulah musuh dia. Maka bagaimana kita nak tumpaskan musuh kalau kita tak tahu musuh tu berada di mana, sejauh mana kekuatan dia, kemudian pula apakah senjata-senjata yang dia ada, macam mana pula strategi dia. Kalau tuan-tuan tak kenal musuh, maka tuan-tuan akan terikut gerak rentak musuh. Sebab itulah ingat, kata Nabi, benda yang akan merosak diri kita, wahawan muttabaun, dan hawa nafsu yang diikut-ikut. Nadia Iswana, saya tak tahu ustaz kat mana letaknya nafsu. Yang lain, tuan-tuan tahu ke tidak di mana letaknya nafsu ammarah? Itu yang paling jahat. Sebab itu disebut dengan jelas dalam Al-Quran, ammaratum bisu. Yang di IG boleh jawab sekejap, di mana letaknya ammarah? Mana tempatnya letak nafsu ammarah? Nur Lili dah kata dah, ilmu ICS ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rindu dah nak belajar lagi dalam program ICS. Hari ni dah hari ke-40 dah. Program ICS kita dah habis, bukan 47 hari. Dan hari ni hari ke-40, tuan-tuan. Cuba jawab. Tak tahu kata tahu. Mudah-mudahan tuan-tuan dibantu. Tahu kata tahu. Tulis pula di mana. Tahu mana duduk nafsu. Kita nak attack dia macam mana? Kita nak lawan dia macam mana? Kita nak serang macam mana kalau kita tak tahu? Baru seorang je tulis. Maknanya tuan-tuan tak naklah ilmu ni. Okey, tak apa. Kalau tak nak, saya baca yang nombor 3. Okey. Yang nombor 3, Wan Hamizah. Wan Hamizah dia ni peserta ICS kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia dah tolong jawab dah dalam Instagram. Okey. Rohani Kasim. Ni. Nafsu ni tuan-tuan tepat dia afwan. Ni afwan ni. Di puting balik kiri ni. Maaf ni puting saya ni. Afwan lakum. 2 jari di bawah puting balik kiri. 2 jari ni di bawah puting balik kiri. Ni tempat duduknya nafsu ammarah. Ni. Kan jantung. Tempat jantung kat sini. Kemudian bawah jantung tu, yang kata Nabi tempat darah hitam. Kan kita belajar Isra' Mi'raj. Kemudian tatkala dikeluarnya jantung Nabi, dibawa berjana daripada emas, maka dibersihkan dan dihilangkan darah hitam. Ni tempat dia. Bawah sekali ni. Jantung tu, bawah tu, itulah tempat duduk nafsu ammarah. Tempat duduk kerajaannya syaitan. Jadi, artinya, bila kita tahu tempat duduk nafsu di situ, tuan-tuan, mudahlah kita nak serang dia. Kita nak attack dia. Kita nak lemahkan dia. Sebagaimana saya cerita tadi, sebagaimana Amerika, dia dah tahu dah tempat persembunyian Saddam Hussein, maka dia bom. Jelas. Itu pun dia cari berapa lama tu. Berapa lama dia cari. Maka begitu juga. Kalau tuan-tuan tak tahu di mana hawa duduk, nafsu duduk, tuan-tuan, kita membiarkan dia bermaharaja lela dalam sebatang tubuh yang disediakan oleh Allah Ta'ala daripada kepala sampai kaki, asalnya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tapi bila kita tak tahu, musuh dah bermaharaja lela, nafsu dah bermaharaja lela, kita menjadi hamba kepada musuh, kita menjadi hamba kepada nafsu, kita menjadi hamba kepada hawa. Na'udzubillah min zalik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Macam mana kita nak serang nafsu amarah? Zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, Tuhan dah sebut. Zikir tu pula macam mana? Nanti kita belajar dalam program Nak Baki Solat. InsyaAllah saya ajar tuan-tuan. Sebelum ni pun pernah kita ajar. Kalau tuan-tuan perasan dalam beberapa kali kuliah saya, pernah saya ajar benda ni. Cuma kadang-kadang boleh jadi, saya baik sangka ini boleh jadi fans yang baru, yang baru tengok live ni, kita akan ajar insyaAllah. Habis. Dan yang ketiga,
Apakah perkara perosak dalam kehidupan kita? Wa i'jabul mar'i binafsihi. Artinya apa? Membanggakan diri sendiri, yakni ujub. Yakni ujub. Ujub ni tuan-tuan, satu benda yang merosakkan diri kita, sebagaimana kata Nabi SAW, seperti bara api yang memamah kayunya. Allah. Buat ibadat bagus, sedekah bagus, buat taat bagus, tuan-tuan, akhir sekali habuk. Bukan kata ada habuk, habuk pun tak ada. Datang angin habis, ditolaknya tuan-tuan. Datang angin habis, dihembusnya segala debu-debu, sehingga tak tinggal apa-apa. Jadi ingat, 3 perosak yang boleh merosakkan kita. Pertama, kedekut yang melampau sangat. Yang kedua, hawa nafsu yang diikut-ikutkan. Yang ketiga, ujub ke atas diri sendiri. Cerita bab ujub ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ujub ni satu benda yang memang susah nak nampak. Sebab dia merupakan satu benda yang sir, yang duduk dalam hati, yang kita merasakan ujub-ujub ni apa dia? Kalau kita nak syarah dalam ilmu tasawuf, nanti dalam sangat. Melainkan kalau tuan-tuan pernah mentelaah kitab-kitab tasawuf, insya-Allah mudah faham. Tapi saya nak syarah dengan bahasa lebih mudah. Ujub ni apa dia? Rasa bangga diri, rasa lebih diri. Kalau nak syarah ikut ilmu tasawuf, ujub ni bila ada keakuan diri. Aku, semua aku. Aku, ni aku yang buat ni. Aku. Itu kalau kita syarah pun menurut ilmu tasawuf. Takut tuan-tuan tak sampai nak memahami akan dia. Jadi kita syarah mengikut satu kepahaman yang ringkas dahulu. Ujub pada istilah orang tasawuf, orang awam ni apa dia? Rasa bangga ke atas diri. Rasa sombong ke atas diri. Rasa sorang-sorang, aku ni cantik, aku ni comel, aku ni segak. Ujub ni tuan-tuan perkara yang boleh memamah kehidupannya kita, amalannya kita dan dirinya kita. Sebab tu ingat, jaga perosak-perosak ini tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Tu kata Badrus Syam, aku yang melakukan solat ni. Allahu Akbar. Dah habis. Baik, kita masuk pula kepada 3 perkara yang akan mengangkat darajat kita. Semua ni tuan-tuan dalam satu hadis. 3 penyelamat, 3 perosak, 3 pengangkat darajat dan 3 penebus dosa. Baik, kita masuk pula kepada bab ataupun kepada bicara apakah 3 yang mengangkat darajat kita. Angkat. Betul Nadia Iswana. Baik, tulis di ruangan komen. Yang pertama, wa ammad darajatu, dan ada pun 3 perkara yang mengangkat darajat kita di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Ingat, darajat diangkat di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Yang pertama, fa'ifsya'us salam, banyak memberi salam, banyak mengucapkan salam. Walaupun tak kenal ke, orang kenal ke, bagi salam tuan-tuan. Sebab ingat, kata Nabi SAW, kalau kalian nak tahu tanda-tanda akhir zaman, orang akan beri salam kepada yang dikenali sahaja. Kita akan beri salam kepada orang yang kita kenal. Yang tak kenal, lah, siapa dia kena bagi salam, aku tak kenal. Tu tanda akhir zaman. Dan maka, adakah kita yang nak menjadi penyebab akhir zaman tu datang? Maka banyakkan beri salam. Tengah-tengah berjogging ke, tengah-tengah hiking ke, bagi salam. Fa'ifsya'us salam. Maka itu akan mengangkat darajat kita di sisi Allah. Sebab apa? Doa je. Assalamualaikum, sejahtera ke atas kau. Dia pula balas balik, Waalaikumsalam, sejahtera ke atas kamu. Angkat. Kita bagi salam lagi, Assalamualaikum. Dia jawab Waalaikumsalam. Dia doa untuk kita. Lagi-lagi pula kalau doa untuk orang soleh, kalau doa untuk orang alim, kalau salam tu daripada orang faqih, kalau salam tu daripada orang yang baik hatinya, kalau salam tu dari orang yang bersih jiwanya, Allah tuan-tuan, bagi salam. Banyak bagi salam. Dah? Sentiasa. Jangan jadikan diri kita asbab kepada bakalnya pencetus akhir zaman. Saya ulang balik. Tanda-tanda akhir zaman, kita akan beri salam kepada orang yang kita kenal sahaja. Itu satu. Yang kedua, kalau tuan-tuan nak darajat diangkat, dah?
Walaupun manusia nampak kita hina, tapi di sisi Allah Ta'ala tu ada nilainya, ada value-nya. Yang kedua apa dia? Wa it'amut ta'am. Tulis, banyak beri makan. Banyak beri makan. Beri makan. Banyak beri makan, tuan-tuan. Bab beri makan ni, satu je ilmu saya nak sharing. Tuan-tuan tak perlu risau dalam masalah cara bagaimana. Yang penting bila mana azam kita kuat, niat kita kuat, tuan-tuan, dan betul caranya, insya-Allah Allah Ta'ala akan bantu kita. Sebab setiap rezeki yang masuk dalam mulut dia bukan daripada duit kita. Hakikat anugerah daripada Allah. Hakikat rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri makan. Beri makan. Sebab tu saya ulang balik. Program sahur dan berbuka bagi madrasah saya, Madrasah Riyadhud Du'afa wal Masakin, telah pun dibuka. Tuan-tuan boleh tekan link izin.la/sahur. Daftar di sana. Sebab sebelum ni saya menggunakan sistem WhatsApp. Kadang-kadang bila daftar tu ramai sangat, saya dah tak jumpa dah mana-mana orang bagi nama untuk tahlil dan sebagainya. Tapi kalau tuan-tuan menggunakan link, tuan-tuan boleh tulis. Jadi kami boleh tengok, kami boleh susun nama-nama tahlil, doa-doa tuan-tuan. Sebab tahun lepas baca tahlil saja, nama tahlil 1 jam. Tahlil 15 minit. Tahlil 15 minit. Baca nama tahlil saja 1 jam. Allahumma salli wa sallim. Seronok. Kami seronok. Sebab apa? Kami menjadi asbab untuk kebaikan. Bukan kami beri kebaikan. Kami menjadi asbab untuk turunnya kebaikan kepada arwah. Amin ya rabbal alamin. Beri makan. Beri makan. Ada? Dan yang ketiga, memberi makan dan solat malam ketika orang yang sedang tidur. Yang ketiga tulis, solat malam ketika orang sedang tidur. Qiyamul lail. 3 perkara yang dapat mengangkat darjat kita. Yang ketiga apa dia? Tulis, iaitu menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Menghidupkan malam tak semesti solat. Apa jua ibadat, tuan-tuan. Solat itu terlebih aula, terlebih bagus. Kalau tuan-tuan sedang uzur, tak ada masalah. Zikir, duduk, basuh baju, iron baju untuk anak-anak nak pergi sekolah, juga dipanggil menghidupkan malam. Tafakur, selawat ke atas Nabi, itu juga dipanggil menghidupkan malam. Jadi benda ni kita kena buat. Dan supaya apa, tuan-tuan? Diangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hidup kita ni bukan untuk makhluk, bukan untuk manusia. Jangan lupa dasar kita, asal kita, dan kelak kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir sekali kita masuk, apakah 3 perkara penembus dosa? Wa ammal kafaratu fa isbaghul wudu fis sabarat. Tulis, 3 perkara yang dapat menembuskan dosa: menyempurnakan wudu dalam keadaan sejuk. Kalau waktu sejuk, tak kira lah sejuk ke tak sejuk ke, tapi kata hadis ni, dalam waktu sejuk sangat, jangan tipu-tipu, ambil sikit-sikit, tak, sempurnakan wudu. Yang kedua, melangkah kaki menuju solat berjemaah. Solat berjemaah, tuan-tuan, insya-Allah akan menjadi kita penembus dosa. Setiap langkah tu penembus dosa. Dan yang ketiga, menunggu solat berikutnya setelah solat dilakukan. Ya Allah, seronoknya, ya Allah, dapat solat zuhur, tak sabar nak solat asar. Kalau tuan-tuan niat begini saja, habis solat asar, ya Allah, syukur ya Allah dapat solat asar, tak sabar nak solat maghrib. Tuan-tuan niat begini sahaja, masa tu berjalan sebagai penembus dosa-dosa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini, Allah Ta'ala beri faham, Allah Ta'ala beri ilham, Allah Ta'ala beri yakin, dan yang paling penting Allah Ta'ala ubah dia dengan tindakan untuk kita selamatkan diri kita, jauhkan daripada perosak, diangkat darjat, dan akhir sekali diampunkan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Mana yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu pasti datang daripada kejahilan, kekurangan, kefakiran hamba sendiri. Ma'assalamah wal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.